Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil wahhab. Istafa min ibadihi hamalatil kitab wa wa'adahum ala jazilis thawab. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ulaika hum ulul albab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita mulakan pengajian kita pada episod kali ini, mari sama-sama kita mengangkat tangan, membaca doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kita mudah untuk memahami ayat Al-Quran, dilancarkan lidah kita ya adik-adik. Begitu juga para penonton, sama-sama kita mengangkat tangan, boleh lihat di skrin TV ya, agar Allah Ta'ala memberikan keberkatan dan rahmatnya kepada kita supaya kita diberikan kefasihan dalam menyebut Al-Quran. Baik, sama-sama kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma nawwir. Amin. Bil kitabi basari. Amin. Wa atliq bihi lisani. Amin. Washrah bihi sadri. Amin. Wasta'mil bihi jasadi. Amin. Bihawlika wa quwwatika. Amin. Fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Amin. Ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para penonton, pada episod yang lalu kita dah belajar 10 asas disiplin ilmu tajwid. Ingat tak dah berapa dah kita belajar? Now. Betul? Betul. Okey. Dan 6. Yang sebelum ni apa tajuknya? Definisi. Definisi lagi. Tajuk bahasan lagi. Manfaat lagi. Sandaran. Kelebihan ilmu tajwid. Keenam, penyusun. Masih ingat tak kelebihannya apa? Kita nak dapatkan 4 itu. Kejayaan, kebahagiaan, rahmat dan keredaan. Siapakah penyusun ilmu tajwid? Yang pertama sekali. Ingat tak adik-adik? Tak. Salah. Allah SWT. Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu ni tak formal lagi. Tak ada lagi istilah izhar halqi, tidak ada lagi idgham, tidak ada lagi apa saja istilah ikhfa, iqlab, tidak ada lagi. Tapi cara membacanya ada dah. Betul tak? Tapi setelah itu zaman tabi'in, barulah ilmu ni telah dibahaskan, telah diformalkan, telah ditulis dalam kitab, telah dibincangkan, dan wujudlah istilah-istilah tadi itu seperti iqlab, seperti idgham, seperti makhraj huruf. Tadi kita belajar kan? Ingat tak sebelum ni? Jadi zaman ini, zaman kegemilangan ilmu, maka ilmu tajwid ini telah dibukukan. Baik, kita tengok, kita sambung. Kalau ada 10, kita dah 6, ada tinggal berapa lagi? 4. Baik, kita tengok apakah yang seterusnya. Yang ketujuh, tapi sebelum tu kita baca dulu. Inna mabadi'a kulli fannin 'ashara al-haddu wal mawdu'u thumma thamara wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismu listimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Ingat syair ini ya. Jangan lupa. Yang para penonton dah catat dah tu banyak kan. Jadi boleh ulang-ulang kita ajarkan kepada orang lain. Baik, maknanya sesungguhnya dasar pengetahuan tentang suatu disiplin ilmu itu merangkumi 10 hal, 10 perkara. Definisi, tajuk perbahasan, manfaat, sandaran, keutamaan, penyusun, nama, sumber, hukum mempelajarinya dan masalah-masalah yang dikaji. Ini kita nak masuk yang ketujuh, iaitu bermula daripada nama. Ya? Baik. Sebahagian orang ada yang hanya menyebutkan sebahagiannya sahaja. Siapa yang mengetahui semuanya, maka kemuliaanlah baginya. Jangan main-main. Kita nak tahu semua, insya-Allah. Moga dengan berkat kita tahu 10 disiplin ilmu ini, kita dapat ala tujuhnya, kita dapat keberkatannya, Allah Ta'ala naikkan kita, darjat kita, dan akhirnya kita jadi seorang yang mulia. Baik, ini yang ketujuh. Ilmu yang kita nak pelajari ini adalah ilmu tajwid. Zaman ilmu tajwid ini, dia merangkumi dari proses nama dia. Sebelum nama ni, nama tajwid ni baru. Sebelum ni, zaman dulu, ilmu ni dikenai sebagai satu ilmu yang dinamakan sebagai husnul ada. Ha,
sin nun. Ya para penonton, ejaan dia ha sin nun. Al ada alif, lam alif hamzah, dal alif hamzah. Husnul ada. Ni nama asal dia. Jadi kalau ilmu tajwid dan husnul ada itu maknanya sama. Jadi sebelum ini nama ilmu tajwid ni dikenali sebagai husnul ada. Itu zaman sebelum ini. Tapi setelah zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, ilmu ni dicantikkan. Akhir sekali mereka pun namakan nama ilmu tajwid. Tajwid tadi kita dah tahu kan definisi dia. Tajwid namanya tahsin. Yang ni mencantikkan, memperbaiki. Baik, yang ke-8. Sumber ilmu tajwid ini diambil dari siapa? Pengambilan ilmu tajwid ini diambil secara bertalaqi dari murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada siapa manusia yang ajarkan ilmu yang manfaat ini melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagindalah manusia yang paling mulia ini, makhluk, bahkan makhluk yang paling bertuah di atas muka bumi ini, kerana mengajarkan kita ilmu yang manfaat ini. Ilmu ini bukannya ambil daripada orang biasa-biasa. Maknanya kalau kita ambil ilmu ni daripada Nabi, maknanya ilmu ni diambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita bincangkan ilmu tajwid adalah merupakan ilmu syariat. Itu namanya sandaran ilmu ini, kan? Sebab dia ada dalil daripada Quran, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita kena baca ataupun pelajari ilmu tajwid ini dengan penuh tekun dan faham betul-betul, sebab dia syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang 9. Ni hukum pelajarinya. Jadi kita boleh simpulkan hukum pelajari ilmu tajwid terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama iaitu fardu kifayah. Fardu kifayah. Bila sebut fardu je, maka maknanya adalah wajib. Kan? Fardu tu wajib. Cuma fardu ni ada dua, satu fardu kifayah dan fardu ain. Apa beza fardu kifayah fardu ain? Fardu kifayah ni umpamanya kita cakap kalau ada satu kampung tu, kalau seorang je yang dah buat, maka gugurlah dosa satu kampung. Itu bahasa senang fahamnya. Kalau seorang tak buat satu kampung tu, semua dosa. Itu fardu kifayah. Fardu ain pula maknanya setiap individu mesti kena tahu dan mesti kena buat. Itu fardu ain. Kita tengok fardu kifayah. Macam mana menjadi fardu kifayah? Kita tengok hukum belajar ilmu tajwid ni, fardu kifayah yang pertama. Iaitu mempelajari secara teori dan fahaman ilmiah. Maknanya dia nak tahu ilmu tajwid macam tadi kan. Macam mana bacaan alif musahal, hamzah musahalah tadi, dia pun belajar dan faham. Macam nak tahu sad al-musyammah tadi, dia pun tahu dan faham. Itu dia belajar secara teori saja, dia dah fahamkan saja. Macam mana pula kita tengok yang kedua, fardu ain. Ini pembahagian yang wajib. Setiap individu kena tahu ilmu ini. Apa maksudnya? Maksudnya iaitu setiap kali kita nak baca Quran, setiap umat Islam, setiap orang yang beriman dengan Al-Quran ini, yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bila nak baca Al-Quran, dia nak praktik baca Al-Quran dan mengamalkan bacaan Al-Quran seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW, maka dia kena pelajari ilmu ini dan kena praktikkan. Tadi kalau nak baca, nak faham saja, tak baca Quran lagi, tak praktik, tak apa. Tapi bila dia nak praktik, dia nak baca Quran, maka dia kena dikategorikan hukum fardu ain. Dia kena juga buat. Tadi dia tahu saja, tapi yang ini dia nak praktik dan amalkan bacaan Quran, maka hukumnya fardu ain. Tak boleh lari daripada mempelajari. Jadi bacaan ini, pelajari ini mestilah secara mutawatir sehinggalah kepada Nabi SAW. Kalau ilmu tu tak ada mutawatir, ilmu tajwid ni tak tahu daripada mana sumbernya, terputus, maka itu bukanlah mutawatir, maka terbatallah ilmu tadi. Faham Baik. Jadi kesimpulan hukum pelajarinya, apa katanya? Iaitu mempelajari ilmu tajwid adalah wajib ke atas semua umat Islam yang mukallaf yang ini dah dipertanggungjawabkan untuk solat, untuk sebagainya. Apa kata Sayyidina Zaid bin Sabit? Al-qira'atu sunnatun muttaba'ah naqaluha al-khalaf 'an salaf. Membaca Al-Quran itu adalah sunnah yang diikuti, yang dipindahkan daripada ulama khalaf, daripada ulama salaf. Ingat Baik, masalah yang kaji yang terakhir.
iaitu mengetahui dan mempraktik kaedah-kaedah dan cara-cara bacaan Al-Quran secara keseluruhan seperti yang telah disusun oleh ulama tajwid dan qiraat. Maknanya masalah apa yang kita nak kaji dalam ringkas 10 ni, iaitu kaedah dan cara-caranya, ya. Baik para penonton, kita dah selesai 10 perkara ataupun disiplin asas ilmu tajwid. InsyaAllah kita berhenti berehat sebentar, jangan ke mana. InsyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini. Terima kasih para penonton kerana masih lagi sudi bersama kami. Harapnya lah setialah bersama kami hingga ke akhir rancangan, ya. Jadi kita dah sebelum ni dah bincang untuk segmen kedua ni, iaitu tentang makharijul huruf. Ingat tak episod yang lepas kita belajar apa? Kita dah tahu dah pembagian huruf. Pertama makharijul huruf teori, ingat tak? Muhaqqaq dan muqaddar. Yang kedua yang praktikal. Apa dia? Makhraj as-saliyah. Makhraj ammah. Makharijul ammah dengan Makhraj khasah. Sebelum kita masuk makhraj, kita ingat tak kita belajar huruf dulu? Huruf ada dua kan? Huruf asliyah yang ada 29 huruf tu, dan satu lagi huruf far'iyah yang ada 8 perkara tu. Ingat tak? Jadi far'iyah ni satu huruf tu kadang boleh bunyi dua sifat, kadang boleh bunyi 2 huruf. Tapi kita dah bincangkan 88 tu. Tak apalah, makharij far'iyah ni tak tahu lagi pun tak apa. Tapi yang penting kita kena tahu makharijul atau huruf apa? Huruf asliyah tadi. Kita kena tahu tempat makhraj huruf asliyah ni. Okey, faham kan? Okey. Kita tengok pula apa perbincangan kita hari ni. Kita dah tahu 2 perkara tadi. Hari ni kita nak tahu macam mana cara nak mengesan makharij huruf ini. Ulama berikan dalam hal ini ada 3 cara untuk mengetahui dan mengesan makhraj huruf. Ada 3 cara, ya, para penonton boleh catat. 3 cara. Cara pertama iaitu mematikan huruf dengan menyebut hamzah sebelumnya. Seperti kita tengok contoh huruf ain. Huruf ain tu single. Tapi macam nak bunyikan dia, nak makhraj, nak tahu tempat dia keluar kat mana. Kita matikan ain dan kita letakkan huruf hamzah sebelum dia. Ya, contoh ain, kita matikan dia, hamzah kat sebelum dia. Okey, cuba adik-adik sebut. Cuba sebut ain. Tak tahu lagi, ain umum lagi. Nak tahu macam mana? Okey, para penonton boleh sebut juga. Ikut kami di studio ni. Okey. Ain, cuba sebut. Ain. Masih lagi umum. Kan? Okay, kita khususkan. Matikan dia. Letak hamzah. Sebut. Dekat mana tu? Dekat tengah? Nampak tak? Dapat tak? Dia tekan itu kan? Cuba. Ini cara pertama. Maknanya kita matikan ain dan kita tambahkan hamzah sebelum huruf ain tu dan bariskan atas. Baik, kedua, mentasydidkan huruf dengan menyebut hamzah sebelumnya. Tadi kita matikan kan? Sekarang ni kita letakkan sabdu huruf tu. Contoh huruf ha. Ni contoh saja. Huruf ha. Kita tengok hamzah sebelumnya beri atas, ha sabdu beri atas. Kita sebut ha. Pedaskan. Ha. Kita sabdukan. Aha. Nampak tak? Terasa tak? Aha. Para penonton cuba sebut. Ha. Aha. Nampak? Ada rasa kan? Situ tempat makhraj. Nak tahu makhraj huruf tu kat mana keluar dengan cara ini. Baik, yang ketiga, meletak dan mematikan huruf ha sukun. Selepasnya. Ni ha ni kena letak. Tak boleh ditinggal, kena letak ha ni. Ha apa? Ha simpul. Selepas huruf makhraj tadi tu. Contoh kita pilih huruf shin. Shin, ya, jangan shin. Shin ya, nun. Shin. Bukan shin, shin, ya. Kita letakkan ha. Cuba tengok. Shin dibaca syah. Cuba sebut. Syah. Bukan ha tu yang kita nak dengar, tapi shin tu macam mana sebut tadi? Syah. Nampak tak? Syah. Okey, ba pula. Bah. Mim. Mah. Nun. Nah. Nampak? Ada ha.
Ada nun tadi tu baris atas, ada shin baris atas, kita matikan, maka kita dapat tahu dekat mana makhraj ni keluar. Pasal tak? Okey, boleh Pertama matikan huruf itu, macam contoh ain, a. Kemudian sabdukan ha, ha. Kemudian kita letakkan ha, shin, contohnya kita pilih huruf shin, syah. Nampak kan? Boleh tak? Biasa kan? Pilihlah mana-mana pun, salah satu boleh. Antara tiga ni pilih salah satunya. Para penonton tak terikat mesti ketiga-tiganya, tapi kebiasaan kita pilih yang nombor satu ni, kita matikan huruf tersebut. Itu paling mudah. Baik, kita tengok makhraj huruf, iaitu rongga mulut. Ingat tak? Makhraj ammah ada 5 kan? Iaitu jauf, kemudian halkum, kemudian lisan, kemudian bibir, 2 bibir, kemudian yang kelima khayshum, hidung. Kita tengok rongga mulut. Apa katanya? Rongga mulut yakni ruang dalam di bahagian mulut dan halkum. Mulut sampai ke ruang ni, daripada rongga ni, halkum ni, para penonton, sampai kat dalam rongga mulut. Itu namanya al-jauf. Okey. Hanya keluar dari makhraj ini huruf mad, iaitu alif yang mati sebelumnya baris di atas, waw yang mati sebelumnya baris di hadapan, dan yang mati sebelumnya baris di bawah. Kita tengok macam ni ejaan dia. Al-jauf. Nampak tak? Al-jauf. Kita tengok TV dia pula. Tengok macam mana skrin tu, nampak? Situ nampak kan ada anak panah. Itu rongga mulut, nampak tak? Kawasan tu. Di kawasan ni nampak? Kawasan ni rongga mulut sampai ke bawah ni, angin keluar sampai ke rongga mulut. Ini nama al-jauf. Baik, kita tengok seterusnya. Kedua, makhraj halkum. Halkum, yang ni halkum kita ni. Jangan main, Allah Ta'ala berikan halkum ni ada huruf dia. Apa dia? Ada 3 tempat untuk 6 huruf. Pertama, pangkal halkum. Pangkal sini. Ni pangkal. Para penonton, ni pangkal. Pangkal ni 2 huruf, hamzah dan ha. Kedua, tengah halkum. Kalau kita lelaki, siapa yang lelaki dia ada macam terkeluar sikit tu, itu namanya tengah halkum. Dan kemudian di hujung halkum, ghain dan kha. Nampak tak? Itu di hujung halkum. Baik. Para penonton boleh lihat juga gambar ni. Nampak kat mana pangkal, di mana tengah dan di mana hujung halkum. Baik para penonton, kita berehat sebentar. InsyaAllah kita sambung selepas ini, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih para penonton kerana masih lagi sudi setia bersama kami dalam rancangan Muqaddam. Jadi kita dah bincangkan di awal episod ini sehingga akhirnya tadi. Yang pertama, kita dah bincangkan baki 10 asas disiplin tajwid. Ingat tak? Apa dia yang ke-6? Nyusun. Ke-7? Nama. Okey, yang pertama lah kita mula. Pertama definisi. Okey, kedua Tajuk bahasan. penonton ingat Pertama definisi, kedua tajuk bahasan, ketiga manfaat, keempat sandaran, kelima kelebihan. Kuat lagi, keenam penyusun. Maknanya penyusun ni apa? Orang yang pertama. Ketujuh, nama ilmu ni, ilmu tajwid atau nama lainnya husnul ada. Ke-8, sumber. Ke-9, hukum. Sumber ni maksudnya kita ambil ilmu ni daripada siapa? Daripada Rasulullah SAW, daripada Nabi sendiri. Macam mana Nabi sebut, macam mana Nabi keluarkan. Ke-9, hukum pelajarinya. Kita dapat simpulkan bahawa hukum pelajarinya ada dua, iaitu fardu dengan fardu ain. Jadi kalau kita nak baca je, nak faham je hukumnya apa? Nak fahamkan je tapi tak baca Quran, tak praktikkan dekat Quran, apa hukumnya? Fardu apa? Kita baca sekadar pengetahuan je, fardu kifayah. Tapi kalau kita nak praktik, nak baca Quran, maka hukum belajar tajwid ketika itu hukumnya wajib. Kalau tak belajar, dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Okey. Dan kesimpulannya, maknanya kenalah belajar Al-Quran ni secara atau tajwid ni secara bertalaqi. Jadi 10 asas ni kita dah dapat, kan? Yang ke-10 apa? Masalah-masalah yang kita kaji dalam ilmu tajwid, iaitu kita nak tahu macam mana kaedah dan cara dia. Kalau izhar macam mana cara, kalau dengung macam mana, kalau tashil macam mana, imalahnya macam mana. Itu masalah-masalah yang dikaji dalam ilmu tajwid. Alhamdulillah. Semoga 10 perkara yang kita belajar ni tadi, insya-Allah kita dapat kemuliaannya. Hazaz syarafa. Orang ni dia nampak ada tuju nak belajar ilmu tajwid ni.
nampaknya dia memang menuntut keberkatan itu. Maknanya dia memang bersungguh untuk membaca Al-Quran dengan betul sehingga dapat kejayaan yang 4 perkara tadi. Ingat tak? Kan? Dan yang akhir tadi kita belajar makhraj huruf, iaitu al-jawf dengan halkum. Al-jawf iaitu rongga kita. Daripada rongga ni, saluran ini sampailah rongga mulut. Dan hurufnya adalah huruf mat, kan? Ingat tak? Kan? Huruf mat yang menonton, jangan lupa ya. Huruf jawf ini ataupun makhraj jawf iaitu saluran halkum ni sampai ke mulut. Jadi hurufnya adalah huruf mat. Nampak tak? Kemudian i. Dan terakhir makhraj huruf yang kedua iaitu halkum yang terbagi kepada 3 tempat, iaitu pangkal, tengah dan ujung. Jangan lupa. Adik-adik jangan lupa, boleh? Okey, faham tak ni? Faham. Ya, faham menonton begitu juga. Fahamkan ilmu ni, ingat baik-baik dan insya-Allah ya kita buat catatan, kemudian kita ulang kaji, buat latihan. Boleh adik-adik ya? Baik para penonton, insya-Allah semoga dengan perkongsian pada episod kali ini kita bertemu pada episod akan datang, ilmu yang baru, perkongsian yang baru ya, agar kita sentiasa dapat memahaminya demi Allah, demi kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapat keberkatan itu. Insya-Allah kita bertemu lagi dalam rancangan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good.